Okay, so hari ni aku akan cerita pasal kisah seramnya benar atau tidak. Kisah ini diceritakan oleh seorang cikgu matrik. Cerita ini berlaku oleh perempuan. Ada seorang budak tinggal dengan roommate-nya. Kehidupan mereka seperti biasa tanpa ada sebarang syak, sangka dan juga benda pelik berlaku. Sehinggalah pada suatu hari apabila budak tersebut balik ke bilik, semasa dia hendak tidur, dia punya roommate-nya menutup switch lampu dan selamba roommate-nya menjulurkan tangannya yang memanjang macam nak dan terus menekan switch lampu. Bila melihat perkara ini, budak tu terus lari keluar dari bilik. Bila diceritakan kepada orang lain, mereka bergegas ke biliknya dan didapati dia hanya tinggal seorang tanpa roommate kerana katil dan lemari sebelahnya kosong. Keesokannya bila dibuat pertanyaan di pejabat kolej, mereka mendapati tiada nama yang disebutkan tinggal dalam bilik tersebut. Malah nama tersebut tidak pernah wujud. Rupanya sudah 1 semester dia tinggal dengan hantu. Lepas tu cikgu berpesan kalau boleh betul sama ada orang betul atau hantu. Setelah dicek, didapati peristiwa ini tak berulang lagi kerana kebanyakan roommate adalah benar-benar manusia. Kisah ini dikatakan berlaku di UUM di Sintok, Kedah. So macam mana guys? Takut ataupun tidak? So cerita yang seterusnya adalah Makcik Karipak. Korang mesti pernah dengar Makcik Karipak kat korang punya ni kan, asrama kan. So kalau korang yang tak tahu, Makcik Karipak ni adalah makcik yang menjual karipak, tapi makcik itu adalah hantu. So Makcik Karipak ni akan pergi ke blok-blok korang dan akan menyentuh cermin korang. Kalau korang duduk kat tingkat 2 ataupun 3, dia akan ketuk tingkap bilik korang. So inilah cerita pasal Makcik Karipak. Okey, cerita ni cukup popular dekat kolej student lelaki. Cerita dia macam ni. Macam biasa, bila junior baru masuk mesti akan ada program orientasi selama beberapa hari. Tujuannya tak bukan bagi mengeratkan hubungan silaturahim di antara junior dan senior. Nak dijadikan cerita, ada satu malam ni budak-budak senior nak bully seorang budak junior. Senior tu suruh si junior tu beli karipak kat tingkat 3 blok D. Dia cakap ada orang jual karipak sedap, padahal blok D tu tak pernah wujud pun, saja nak test dan junior ni. So si senior ni pun gelak-gelak sakan lah apa lagi. Dan tiba-tiba lepas beberapa minit, budak junior tu datang bilik senior tu dengan sebilangan karipak yang disuruh beli kat tingkat 3 blok D yang tak wujud tadi tu. Senior semua pelik dan mula rasa lain macam. Lepas tu dia orang tanya lah kat si junior tu, mana dia dapat karipak tu. Junior tu cakap dia beli kat tingkat 3 blok D kat seorang makcik. Lepas tu makcik tu siap bagi pesanan kat junior tu. Cakap dengan senior, awak jangan bully budak junior tau. Muka budak-budak senior masing-masing dah bertukar pucat, rasa terkejut sambil menggigil satu badan. Soalannya kalau blok D tu tak
yang wujud macam mana tu budak dunia tu boleh sampai di situ. So ni cerita satu lagi adalah hantu banduan. So hantu banduan, masa hari pertama sekolah, kiranya masa form 1 malam tu dalam pukul 2 pagi aku tersedar, tak tahu pasal apa boleh tersedar tiba-tiba macam tu. So bila dah tersedar, aku keluar dari dorm dan berjalan ke koridor. Aku pandang bawah, pandang blok lain. Aku pun tak tahu pasal apa aku jadi berani keluar dari dorm pukul 2 pagi. So lepas jalan-jalan aku masuk balik dorm dan baring atas katil. Masa tu semua kawan dah tidur mati. Ada bunyi kipas buruk je. Dan selepas aku selimutkan badan, aku terdengar bunyi orang jalan-jalan di koridor. Aku buka mata tapi tak ada apa-apa pun. Fikirku mungkin kawan ketandas kot. Tak apalah, sambung tidur balik. Tak apalah, sambung tidur balik. Dan after few minute macam tu, aku dengar lagi orang jalan-jalan. Kali ni bukan tapak kaki je yang bunyi, tapi ada sekali dengan bunyi nafas. Seolah-olah bunyi itu tak jauh dari aku. Bunyi itu makin dekat. Bunyi nafas sekali dengan bunyi gelak-gelak halus macam tu. Oh, time tu memang tak berani buka mata lah. Aku dah fikir bukan dah hantu kot yang ni, takkan orang. Tak lama lepas tu memang sah bunyi footstep ni masuk dalam dorm aku. Kita orang tidur tak tutup pintu. Kita orang buka, tutup pun tak ada makna sebab tak boleh lock. Lepas tu bunyi nafasnya jelas kederat. Bunyi nafas tu jelas kederat. Aku dah tak berani nak buka mata, takut terpandang lembaga hodoh rambut panjang depan mata. Lepas tu katil aku digoyangkan. Fikirku takkan kawannya tidur atas goyang katil kot. Tak mungkin, tak usah lah ni hantu ni. Mulut aku kumat kamit baca doa dan surah-surah yang aku ingat. Time tu badan aku mula tergetar, mata dipejam rapat, selimut dengan air digenggam erat. Takut hantu tu tarik selimut je. Dan aku pastikan kaki aku dilipat dengan lutut ke dada. Tak nak hantu tu gosok dan tarik kaki aku. Malah nafasnya jelas kedengaran di sebelah kaki katilku. Lepas kurang 10 minit juga kaki aku digoyangkan. Lepas tu hilang. Lega jugalah, tapi tak lama lepas tu aku kedengaran seperti orang tarik besi di koridor selepas sebelah tingkap. Takkan sini datang usik macam ni kot. Takkanlah. Bunyinya jelas kedengaran. Makin lama makin kuat dan end up aku dengar orang menembak dan jeritan kuat disudahi dengan bunyi orang macam orang jatuh. Kejadian malam tu stop sampai situ je. Tak lama lepas tu aku dengar bunyi orang azan dan alam jam member. Rasa lega gila. Keesokannya bila tanya senior, kata memang kawasan sekolah ni dulu adalah tempat seorang bantuan bunuh diri. Dia cakap kalau aku pergi tengok di satu pokok dekat dengan bilik band, orang kata bilik ni banyak kisah hantu. Akan ada satu rantai kaki tergantung di puncak atas pokok. Dan ya, aku tengok memang ada rantai tu. Tapi aku masih ragu-ragu dengan cerita sebenar. Bila aku tanya adik-adik aku bersekolah di sekolah aku dulu pasal gangguan tu, dia kata member dia pernah kena. So macam itulah akhirnya cerita seram, kisah serama ni. So ada lagi kerja lagi yang ni. So kalau korang nak tengok part 3,
korang bagi tahu komen je. So kalau korang suka subscribe, like and share. So outro, bye.